Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نبدأ درسنا بقراءة أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كذلك بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا نقرأ سوية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن الأولين والآخرين قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم فشاربون شرب الهيم. قل إن الأولين والآخرين. Katakanlah, قل ya Muhammad, katakanlah Muhammad, innal awwalina wal akhirin, sesungguhnya orang yang terdahulu dan orang terkemudian, semua sekali. Qul innal awwalina wal akhirin, katakanlah Muhammad, innal awwalin, orang terdahulu daripada Nabi Adam alaihi salam, anak-anak Nabi Adam, cucu-cucu Nabi Adam, Nabi Idris, kaum Nabi Nuh, semua sekali, Fir'aun, Namrud, Qarun. Qul innal awwalina wal akhirin, katakanlah orang terdahulu dan terkemudian, semua sekali. La majmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Ingat lam mada hada lam ba'da inna lam mada is inna rabbaka labil mirsad. Lamul muzahlaqah. Okay. Katakanlah innal awwalina wal akhirin. Ingatlah lamul muzahlaqah dia datang selepas inna. Innal awwalina wal akhirin lamajmu'una. Inna rabbaka labil mirsad. Itu kita lihat. Mada naqul hada? Nusammi lamul muzahlaqah. Okay. Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Semuanya sekali. Ingat semuanya sekali kita ini akan apa? Dikumpulkan. La majmu'un, semua yang terdahulu terkemudian,
dikumpulkan miqat kepada tempoh detik-detik maklum yang telah ditentukan. Allah tahu bila berlaku. Sebab tu bila berlaku kiamat, tidak ada seorang pun tahu bila berlaku kiamat melainkan Allah. Sebab tu bila berlaku kiamat, innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya Allah di sisinya ilmus sa'ah, di sisi Allah ilmus sa'ah, ilmu bila berlakunya kiamat. Ilmu bila berlakunya kiamat, hanya Allah saja tahu bila berlaku kiamat. Jadi jangan pandai-pandai ya. 2025 kiamat. Dulu 2012 dulu. Kufur tu ingat ya. Siapa percaya tahun ni berlaku kiamat, dia i'tiqad tahun ni berlaku kiamat, tahun berlaku kiamat, kafir tu. Sebab itu mana apa? Menafikan akidah beriman dengan hari akhirat. Beriman dengan hari akhirat bukan sekadar kita beriman hari akhirat pasti berlaku, tapi kita wajib beriman hanya Allah saja Ta'ala. Allah Ta'ala saja yang mengetahui bilalah berlakunya kiamat. Hanya Allah Ta'ala saja yang tahu bilalakah berlakunya kiamat. Hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui bila berlakunya kiamat. Sama lah tu. Sebab tu kalau kita belajar hadisul fitan. Apa makna hadisul fitan? Hadis tentang kiamat. Benda yang akan berlaku menjelang kiamat. Sebab ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak sebut bila. Jangan kita pandai membilakan sesuatu yang tidak dibilakan oleh Rasulullah SAW. Mana jangankah kita pandai-pandai mentarikhkan sesuatu yang tidak ditarikhkan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah pula, dia akan menyebut suatu peristiwa berlaku akan muncul golongan ini. Jangan pandai-pandai kita menyebutkan ini Rasulullah maksudkan orang ini. Contoh tak sebut. Sebab tu kalau kita belajar hadisul fitan, hadis-hadis fitnah, makna apa yang berlaku sampai akhir zaman, apa yang berlaku sampai menjelang kiamat ni. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari selepas solat subuh dia naik mimbar. Dia bercerita sampai zuhur. Turun solat zuhur, selepas zuhur dia naik lagi sampai asar. Sampai waktu asar dia turun solat asar, naik lagi. Selepas solat asar naik mimbar lagi sampai maghrib. Sampai waktu maghrib. Jadi waktu tu tabi'in tanya kepada sahabat, apa yang Rasulullah cerita itu panjang betul. Jadi apa sahabat sebut? Hudzaifah sebut, ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Apa yang akan berlaku sampai hari kiamat. Fa'a'lamuna ahfazuna. Yang paling alim antara kami masalah ini, ahfazuna, yang paling kuat ingatan dia. Sebab zaman tu belum ada recorder, tak boleh nak rekod. Jadi fa'a'lamuna ahfazuna, orang yang paling alim antara kami masalah ini, orang yang paling kuat ingatan. Jadi apabila kita belajar hadisul fitan, apa yang akan berlaku tentang kiamat ni, sebab tu syarat dia, jangan kita pandai-pandai meletakkan waktu dia. Jangan pandai-pandai kita meletakkan siapa orangnya. Contoh, Ustaz bagi contoh. Ustaz dah dengar ni ceramah. Rasulullah sebut, yaqtatilu inda kanzikum salasatun kulluhum abna'ul khalifah thumma la yakunu li ahadin. Okey. Thumma la yakunu li ahadin. Thumma la yakunu li ahadin.
yaqtatilu 'inda kanzikum. Akan berlaku peperangan di sisi Kaabah kamu ini. Salah satu 3 penjuru. Kulluhum abna'ul khalifah. Semua mereka anak khalifah, anak raja, anak pemerintah. Summa la yasiru li ahadin. Kemudian seorang pun tak menang. Tanda-tanda dibangkitkan Mahdi. Jadi janganlah kita pandai-pandai. Sekaranglah akan berlaku peperangan antara apa? Muhammad bin Salman, Malik Talal, apa lagi itu? Seorang lagi. Apa? Pandai-pandailah mereka. Jangan mereka begitu. Rasulullah tak sebut pun. Dia kita sekarang Salman, ni Talal ni, Prince Talal ni. Ni jangan pandai-pandai begitu. Sebab Rasulullah tak sebut. Jangan kita mendahului Rasulullah. Okey. Ini adab kita. Sebab tu kalau kita belajar hadis ni, Syekh kita beritahu tu. Apabila kita belajar hadis begini, dia sebut Rasulullah tak tentukan bila. Jangan kita pandai-pandai menentukan bila. Okey, jangan pandai-pandai kita menentukan bila. Rasulullah tak sebut bila. Okey, ini nah. Muhammad bin Salman akan berlaku peperangan mereka. Kalau tak berlaku, sebab tu kita tengok saja. Ya, iyalah, bukan. Sebab Rasulullah tak pernah sebut bila. Jadi sebab tu sehingga kan subhanallah, ibu kepada Abdullah bin Zubair, Asma binti Abi Bakar, puteri Abu Bakar, Zatun nitaqain. Dia lah bawa bekalan makanan pada Rasulullah sewaktu Rasulullah bersembunyi di Gua Sur. Jadi dia Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi diutuskan oleh Abdul Malik bin Marwan untuk menyerang tentera Abdullah ibn Zubair, anak Asma lah. Anak Asma, cucu Abu Bakar. Yang kita baca hadis apa? Dia minum darah Rasulullah. Rasulullah sebut apa? La yarijun nar man iqtata damuhu bidamihi. Tidak masuk neraka sesiapa yang darahnya bercampur dengan darahku. Rasulullah berbekam, bagi darahnya, suruh ditanam. Dia tengok darah Rasulullah, dia minum. Di mana ditanam? Dalam perut dia. Okey. Jadi Rasulullah sebut apa? Sebab tu kita sebut Imam Baghawi kata apa? Darah Rasulullah suci. Darah Rasulullah suci, kencing Rasulullah suci. Sebab apa? Fa innal barakah al-habasyiyah Ummul Aiman syariba baul Rasulullah. Dia minum kencing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Rasulullah kencing dalam bekas malam kan? Jadi dia tak sedar, dia minum. Dia minum. Sebab mana apa? Tak bau kencing Rasulullah. Jadi situ Imam Baghawi kata apa? Fadalat Rasulullah tak najis. Imam Baghawi kata fadalat, bahan buangan Rasulullah tak najis. Tetapi siapa yang khilaf Imam Baghawi? Imam Rafi'i. Imam Rafi'i kata tak. Itu khusus untuk Abdullah ibn Zubair dan juga Ummu Aiman. Jadi sebab tu setengah sahabat kata Abdullah ibn Zubair kalau dia puasa, dia boleh sambung sampai 15 hari baru dibuka. Kana yuwasilu shaum 15 yawman. Adalah Abdullah bin Zubair, dia wisal, dia sambung puasa 15 hari baru dibuka. Jadi sahabat kata, kami rasa dia ada kekuatan begitu. Sebab apa? Darah Rasulullah telah bercampur dengan darah dia. Cuba buka hadis-hadis tu. Sebab apa? Kita kata wisal ni makruh. Kan? Tapi Imam Malik kita tak makruh. Imam Malik kita tak makruh. Sebab apa? Abdullah Zubair buat. Kana yuwasil. Dia kata kalau makruh, Abdullah Zubair buat. Dia buat sampai apa? Makna wisal saum ni dia tak berbuka. Dia puasa sampai 15 hari baru dia buka. Itu makna al-wisal. Okey, jadi waktu tu dia nampak sudah Al-Hajjaj bin Yusuf bin As-Thaqafi. Jadi sewaktu dia sedang pegang putera dia, datang Al-Hajjaj. Al-Hajjaj bukan sahabat ya. Dia bukan sahabat. Okey, dia kira tabi'in. Sebab apa? Sebab sempat dengan
Sempat dengan apa? Dengan para sahabat. Imam Syafi'i kata apa? Kafa bihi fasiqan. Cukuplah aku hukum dia fasik. Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dia panggil Asma, ya ummi, wahai ibuku. Asma kata, siapa ibu kau? Okey. Dia kata Rasulullah sebut, sayakunu fi saqifin sabirun wa wabir. Fala ikhalik illa anta. Okey. Rasulullah sebut akan muncul daripada Bani Saqif ini seorang yang jahat, zalim, kejam, penumpah darah, penipu lagi apa? Penumpah darah, sabir wa wabir, penumpah darah dan juga penipu. Dia kata yang penipu kami tahu. Yang penipu kami tahu. Siapa penipu? Al-Mukhtar As-Saqafi, pengasas gerakan At-Tawabin. Itulah asas kepada gerakan Syiah selepas kematian Al-Husain. Nanti kita belajar dalam apa? Dalam perkembangan Syiah. Dia kata dia penipu sebab dia mengaku apa? Macam-macam dia dakwah. Tapi yang penumpah darah aku tak melihat melainkan kau. Makna dengan tanda yang wadih boleh disebut. Sebab Rasulullah bagi tahu mereka. Sebab tu dia kata, makna dia sebut aku rasa engkau. Itu. Faham tak? Jadi jangan kita pandai-pandai ya. Yang Rasulullah masuk sekarang lah ni. Jangan begitu. Faham tu? Sebab Rasulullah tak pernah sebut bila dan apa. Siapa mereka tu. Wadah? Jadi kita hanya apa? Sebab tu kita tengok saja. Sebagai apa? Sebab tu hadis fitan ini. Hadis fitan ini. Apa maksud hadis fitan? Hadis tentang akhir zaman ini sebagai panduan kepada hidup kita. Apa sikap yang perlu kita ambil? Sebab tu tujuan hadis fitan ini, apakah sikap yang perlu kita ambil apabila berhadapan keadaan begini? Begini kita kena buat. Kalau begini kita buat. Jelas tu. Sebab dia sebut tu. Sayati zamanun 'alan nas yukhayyiru bainal ajzi wal fujur. Akan datang satu masa diberi pilihan. Seorang Islam itu depan dua pilihan saja. Sama ada dia mengikut arus perdana masyarakat dia bersama masyarakatnya dan dia menjadi seorang fajir kepada Allah, derhaka kepada Allah, ataupun dia ingkar suasana masyarakat dia milih prinsip tersendiri, keyakinan tersendiri yang wajib dia pertahankan dan dia dianggap sebagai ajuz, al-ajz. Dia anggap sebagai al-ajz, ajiz, lemah, radikal, keras tak bertempat, keras kepala, minta puji macam-macam lah. Faham tak? Tunjuk pandai macam-macam. Sebab apa? Sebab akan berlaku. Faman adraka dzalika zaman. Sesiapa yang sempat zaman tersebut, falyakhtar al-ajz 'ala al-fujur. Dia pilihlah. Biarpun disebut lemah, radikal, dipilihlah itu. Daripada dia menderhaka kepada Allah. Okey. Jadi kita sebut tak boleh kita pandai-pandai ya sebut ya. Ini pandai okey. Kira lagi umur umat ni tak sampai 50 tahun lagi. Jangan pandai-pandai begitu. Jangan pandai-pandai begitu ya. Okey. Okey, la majmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Semua kita akan dikumpulkan. Makna semuanya dimatikan. Sebab mati apa? Mati kita sebut hari itu macam mana? Setelah Allah hancurkan semua sekalian alam ini, yang tinggal apa? Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbik. Semuanya hancur binasa semua. Yang kekalnya zat Tuhanmu. Waktu itu Allah sebut apa? Anal Malik. Anal Malik. Ainal Jabbarun. Ainal Mutakabbirun. Manakah orang Jabbarun yang berlaku zalim? Ainal Mutakabbirun. Mana golongan yang berlagak angkuh di muka bumi itu? Sebab apa? Membelakangkan syiaran Allah satu keangkuhan. Sebab apa? Membelakangkan syiaran Allah adalah satu keangkuhan. Saya sebut boleh. Membelakangkan syiaran Allah adalah satu keangkuhan. Allah tetapkan undang-undangnya, mencuri potong tangan, kita tetapkan undang-undang mencuri penjara.
Tidakkah kita angkuh dengan Allah? Kita seolah-olah kita lebih pandai menyelesaikan masalah manusia daripada Allah. Jelaskan. Apabila Allah menetapkan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Pencuri lelaki dan perempuan, sabit, bukti semua, tak ada syubhah lagi. Sebab prinsip Islam udul hudud bi syubhah. Elakkanlah dilaksanakan hudud kalau ada keraguan. Sempurna, tak ada keraguan. Dia mengaku sendiri, aku mencuri. Tak ada syubhah. Apa hukum dia? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki dan perempuan, sabit sudah kesalahannya. Faqta'u aydiyahuma jazaa'a. Potonglah tangan kedua mereka. Jazaan, balasan. Okey, bima kasabu, dengan apa yang mereka kerjakan. Nakalam minallah, pengajaran daripada Allah untuk memberi peringatan pada orang lain. Penyelesaian daripada Allah untuk menyelesaikan masalah mencuri dalam masyarakat. Tapi tiba-tiba dia rasa tak bagus itu. Dia buat undang-undang lain. Mencuri, penjara. Tidakkah itu keangkuhan pada Allah? Dia rasa penyelesaian dia lebih baik daripada penyelesaian Allah. Faham tu? Wadah? Sebab tu kita hukum Allah ni kita tu. Wa idza du'u ila Allah wa rasuli yakum bainahum apa? Innama qaulul mu'idzu ila Allah wa rasuli an yaqulu sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami taat. Faham tak? Keangkuhan, satu keangkuhan. Dia rasa dia boleh menyelesaikan masalah tanpa perlukan Allah. Dia rasa hidup dia boleh selesaikan tanpa Allah, tanpa perlu Quran, tanpa perlu sunnah. Okey, itulah. Sebab apa? Inilah terjadi ilhad. Ilhad ni apa? Menyeleweng daripada agama. Allah sebut apa dalam Quran? Falamma ja'at rusum bil bayyinati farihu bima 'indahum minal 'ilm. Falamma ja'atum rusum bil bayyinat. Maka apabila datang kepada mereka rasul-rasul mereka bil bayyinat, membawa keterangan daripada Tuhan mereka. Farihu bima 'indahum minal 'ilm. Mereka berbangga dengan ilmu yang mereka miliki. Mereka rasa mereka mempunyai kemampuan, ilmu, pengetahuan, mampu menyelesaikan persoalan hidup mereka, sama ada ekonomi, mereka sosial, mereka politik, mereka kesihatan mereka, tanpa perlukan petunjuk Allah. Allah sebut, falamma ja'atuhum rusum bil bayinat farihu bima 'indahum minal 'ilm. Mereka berbangga dengan ilmu yang ada pada mereka. Bergembira. Mereka rasa mereka ada ilmu yang mampu menyelesaikan persoalan kehidupan mereka. Mereka mampu memberi solusi terbaik untuk menyelesaikan kehidupan mereka tanpa mereka perlukan Al-Quran dan Sunnah. Tanpa mereka perlukan wahyu ilahi. Allah sebut. Itulah perangai umat terdahulu. Dan dia berulang pada umat sekarang. Sebab Allah sebut, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami pusing antara umat manusia. Umat terdahulu berbangga dengan ilmu mereka. Mereka merasakan mereka tak perlukan Allah. Mereka tak perlukan sesuatu yang bernama wahyu untuk menyelesaikan, menjadi solusi kepada dalam kehidupan mereka. Jadi Allah sebut, ainal mutakabbirun. Mana yang berlaku angkuh? Mana yang berlaku angkuh? Kita minta berlindung kepada Allah. Kemudian Allah berfirman apa? Limanil mulkul yawm. Limanil mulkul yawm. Milik siapakah kekuasaan hari ini? Berapa ramai hari ini dengan kekuasaan yang mereka ada, mereka rasa mereka boleh buat apa saja. Pinjaman saja kekuasaan itu. Kekuasaan pinjaman saja. Allah cabut semua waktu itu. Limanil mulkul yawm. Allah tanya, milik siapakah kekuasaan hari ini? Semuanya sunyi sepi.
Tidak ada suara yang menjawab. Akhirnya Allah menjawab. Lillahil wahidil qahhar. Milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Okey. Jadi la majmu'una ila miqati maklum. Hancur kemudian macam mana dibangkitkan? Hafiz, macam dibangkitkan? Fayanzilu as-sama al-ma' minal al-matar min sama'. Allah ciptakan langit baru, bumi baru. Okey. Bumi baru disimpan apa? Ajabuz zanabi. Okey. Ma min syai'in min bani Adam illa sabila illa admun wahid ala azlami minha yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Semua akan hancur binasa badan kita ni, melainkan golongan yang Allah pelihara aja jasad dia yang tak dihancurkan. Okey. Illa admun wahid, melainkan satu tu tulang, nama dia ajabuz zanabi, tulang belakang kita. Kami seperti habbatil khardalin, macam biji sawi saja. Jadi hujan di langit yang baru, yauma tubaddalul ardu ghairul ardu was samawat. Hari diganti, yaumatul ardu apa? Hari diganti, langit baru, bumi yang baru. Bukan lagi bumi dihancurkan, buat bumi baru, langit dihancurkan, dibuat langit yang baru. Jadi turunlah hujan daripada langit. Hujan itu apa? Macam air mani. Bertemu dengan ajibuz zanabi, dia macam ovum. Jadi situ fayan butu kama yambutul baqlu, maka kita pun tumbuh untuk miqati ma'lum, tempoh yang telah ditentukan. Mula-mula keluar apa? Tumbuh, keluar kepala, keluar bahu, keluar pinggang, keluar apa? Paha, keluar betis. Tak bergerak. Kemudian roh pun ditiup. Dilepaskan roh. Setengah ulama kata roh di mana simpan? Di mana? Di dalam sur, dalam wa nufiqa fis sur, ditiup pada sur sangkakala, keluarlah roh. Roh keluar, dia pun cari jasad. Sebab Allah sebut wa idzan nufusu zuwijat, apabila roh kembali dikahwinkan dengan jasad, bergeraklah kita dalam keadaan apa? Innakum satuhsyaruna yaumal qiyamah hufatan uratan ghurala. Kamu akan dibangkitkan dari kiamat nanti hufatan, tidak berselifat, uratan, bertelanjang, ghurala, tidak berkhatan. Biarpun berkhatan sekarang Abdullah ya, nanti ada datang balik tu kulub kau tu. Okey. Jadi kita tengok soalan nanti, tak sempat jawab soalan ni. Okey. Adakah orang yang telah meninggal dunia, ibu bapa dapat mendoakan anaknya yang ada di dunia yang masih hidup? Okey. Nanti bercampur ini sekejap dulu. Yang kemarin belum lagi ni. Adakah orang yang telah meninggal dunia, ibu bapa mendoakan anaknya? Apa jawapan dia? Adakah mereka mendoakan? Ya, mereka mendoakan. Rasulullah sebut dalam hadis Abi Daud, Inna a'malakum tu'radu ala aqaribakum wa asyairikum. Sesungguhnya perbuatan kamu ini akan dibentangkan. Kepada apa? Kepada aqaribakum, kaum kerabat kamu dan kaum keluarga kamu. Fa in kana khairan istabsharu bihi. Kalau perbuatan kita baik, mereka bergembira. Ustaz Rashidi ya? Ustaz Rashidi bergembira, datang ucap terima kasih. Sebab apa? Cucu dia hidup dalam keadaan baik. Dia ucap terima kasih. Istabsharu bihi, mereka bergembira dengannya. Faham tak? Wa in kana ghaira dhalik. Tapi kalau jahat, buat maksiat, mereka berkata apa? Qalu, mereka, Allahumma ya Allah, la tumidhum, janganlah engkau matikan mereka, hatta tahdiyahum, sehingga engkau memberi petunjuk kepada mereka, kama tahdina,
Seperti engkau kama hadaitana, seperti engkau memberi petunjuk kepada kami. Allahumma, doa mereka, Allahumma la tumithum, ya Allah janganlah kau matikan mereka ya Allah, anak-anakku ni, cucu-cucuku ni, hatta tahdiyahum, sehingga engkau memberi petunjuk kepada mereka, kama hadaitana, seperti mana engkau memberi petunjuk kepada kami. Ya, ini apa makna ibu bapa mereka jenis soleh juga mendapat petunjuk. Okey, faham ya? Mana apa jawapan dia? Ya. Ustaz, kalau sudah cerai, nafkah tetap kena bagi dengan bekas isteri dan anak. Ingat ya? Dia cerai. Okey. Dalam tempoh iddah. Makna tempoh iddah ni, tempoh boleh rujuk. Ini bab ni panjang sebenarnya ni. Sebab dia ada cerai apa? Talak bain dengan talak raj'i. Sebab ada talak bain dengan talak raj'i. Sekarang kita ambil talak biasa dulu. Ini kena masuk bab ni. Contoh begini ya. Dia sekarang diceraikan isterinya talak satu ataupun talak dua. Jadi sepanjang tempoh talak tadi, sepanjang tempoh cerai tadi, okey, isterinya perlu beriddah. Beriddah ni kita panggil tempoh iddah. Berapa bulan? Okey, 3 bulan kalau belum datang, kalau apa? Kalau menopause sudah. Kalau sudah menopause. Tapi kalau masa haid, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang diceraikan suaminya, hendaklah mereka menunggu beriddah selama 3 kali suci. Jadi dalam tempoh iddah talak raj'i tadi, tempoh suami boleh rujuk tadi, waktu tu suami wajib bagi nafkah pada isteri. Wajib bagi nafkah pada isteri. Wajib bagi nafkah. Sebab apa? Sebab dia boleh rujuk. Tapi kalau habis sudah iddah, dia boleh kahwin dengan orang lain sudah, itu tak wajib lagi bagi nafkah. Untuk isteri ya. Makna dia wajib bagi nafkah dalam tempoh iddah. Tapi habis sudah 3 bulan, habis sudah 3 kali suci, tak wajib sudah bagi nafkah untuk isteri. Sebab bukan lagi isteri dia. Dia pun tak boleh rujuk sudah. Okey. Tapi anak ingatlah, isteri boleh sebut bekas isteri ya. Suami boleh sebut bekas suami. Tapi anak tak boleh sebut bekas anak. Tetap anak. Jadi apabila bercerai dengan isteri, nafkah anak tetap wajib suami bagi. Faham tu? Sebab Allah sebut apa? Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajipan ke atas orang yang dilahirkan anak untuknya. Rizquhunna. Okey, makna dia? Makna dekat mamak dia kena bagi. Okey, rizquhunna wa kiswatuhunna. Makna dia dekat mamak kena bagi apa tadi dekat anaknya. Sebab anak tadi anak dia. Faham tak? Makna mama kena bagi, anak pun kena apa? Kena bagi sebab tanggungjawab dia. Kalau mama dia kena tanggung, secara otomatik anak pun kena tanggung. Jadi anak ni wajib bapa nafkah dia apa? Nafkah dia selagi dia belum balik. Ingatlah, kalau balik sudah, cukup umur sudah 15 tahun, bapa tak wajib lagi bagi nafkah ya. Yang sampai universiti bapa bagi belanja, sekolah menengah bapa belanja, itu hanya sekadar kasih sayang bapa saja tu. Sebenarnya bapa tak wajib sudah. Sebenarnya bapa tak wajib sudah bagi nafkah. Yang bapa bagi nafkah tu hanya sekadar apa? Tanda kasih sayang bapa. Sebab had bagi nafkah bapa pada anak, kalau anak tadi tak sakit, makna mampu bekerja sendiri sampai peringkat balik saja. Okey, jadi sini. Okey. Ingat anak wajib bagi nafkah. Bekas ini tak wajib apabila habis tempoh iddah. Kalau gaji kita dah 500, kita kena bagi berapa? Kalau gaji kita 500, berapa bagi? Contoh bekas isteri masih dalam iddah. Masih ingat ini kalau masih dalam iddah. Okey, anak sampai dia balik. Berapa? Allah sebut, liyunfiq zu sa'atin min sa'ati
ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. Liyunfiq zu sa'atin min sa'atih. Hendaklah memberi nafkah orang yang kaya berdasarkan kekayaannya. Nah, gaji kau sebulan 50,000, anak kau pergi sekolah bagi 50 sen. Oi, nak agak-agak bah. Liyunfiq zu sa'atin min sa'atih. Orang yang ada Allah bagi rezeki lebih, bagi kadar kemampuannya. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. Sesiapa yang Allah sempitkan rezekinya, ada rezeki tapi sempit sikit, sempitkan rezekinya. Yang tadi 50,000, yang tadi 50,000, ini 500. Bukan jauh beza pun, jauh beza 49,000. Berapa gitu? 49,000. Beza gaji mereka bukan banyak pun. Beza gaji 49,500. Tak banyak tu. Akhirat 2 darjat. Ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ard. Ada 100 darjat dalam syurga. Ada 100 darjat dalam syurga. Ma baina darajataini, antara 2 darjat. Darjat 100 dengan darjat 99. Ma bainas sama'i wal ard. Rasulullah sebut beza mereka macam langit dengan bumi. Okey, cuba naik ke langit sampai ke? Ini okey, ini Allah sempit sikit, yang tadi Allah luas sikit. Allah bagi apa dia? Sebulan gajinya 50,000, pendapatan 50,000. Ini Allah bagi sempit sikit. Sebulan 500. Beza berapa? 49,500 sahaja. Okey, itu dunia bukan banyak juga tu beza. Nanti mati semua bawa kain. Sebab apa? Mati semua. Yang 50,000 tiga helai kain putih, yang 500 pun 3 helai kain putih. Okey. Okey, jadi ini bergantung, Allah sebut kadar dia mampu. Jadi dia mampu bagi apa? Sebulan anak belanja 50 lah. 100 lah. Okey. Sebab kita kena bagi dengan orang tua kita juga. Ya, orang tua wajib. Ingat ya? Orang tua paling kita kena jaga. Sebab tertanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati?" Siapakah ya Rasulullah orang yang paling layak aku buat baik? Ummuka, ibumu. Summa man ummuka, summa man ummuka, summa man abuka. 3 kali Rasul sebut ibu. Orang yang paling sekali kena buat baik sekali ibu kita. Jelas tak? Jadi ibu kenapa bagi? Jadi jawapannya sini, ingat ya? Kadar kemampuan kita. Contoh kita mampu, nak bapak mampu bagi kau sebulan 100 saja. 100 saya bagi. Belanja sebab pak. Nak bapak kena jaga nenek kau lagi. Pandai-pandai lah. Sebab Allah sebut, "Wa man qura 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Siapa yang Allah sempit rezekinya, dia bagi sekadar yang Allah berikan padanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak beratkan seorang itu melainkan kadar dia mampu. Saya Allah ba'da usrin yusra, insya-Allah Allah akan jadikan selepas kepayahan itu kesenangan. Jangan risau tu, insya-Allah luas rezeki Allah tu. Bagaimana caranya solat taubat nasuha yang afdal agar ia benar-benar meresap di hati kita? Bagaimana solat taubat? Okey, solat taubat Rasulullah sebut apa? Ma min abdin yudhnibu dhanban. Tidak ada seorang hamba yudhnibu dhanban, dia melakukan dosa, fayuhsinu tahur, maka dia mengelokkan bersucinya, wuduk ni dia buat dengan sempurna, fayaqumu, dia bangun, fayusalli rak'atain, dia salat 2 rakaat, summa astaghfirullah, kemudian dia minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, melainkan Allah ampunkannya. Ini kita panggil solat sunat taubat. Kemudian Rasulullah baca apa? Sampai disebut hadis tu dia baca, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah
fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru adh-dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Golongan apabila mereka melakukan kekejian, apabila mereka ataupun mereka melakukan kezaliman kepada diri mereka sendiri, zakarullah, mereka ingat pada Allah. Makna mereka solat, ingat pada Allah, mereka solat. Fastaghfaru lidhunubihim, mereka memohon keampunan atas dosa mereka. Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah, siapakah yang mengampunkan dosa selain pada Allah? Summa yusirru ala ma, mereka tidak berterusan dengan dosa mereka buat, wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengerti. Okey, jadi macam mana kita nak taubat solat? Macam soalan itu, bagaimana caranya solat taubat nasuha tadi? Macam mana Rasul sebut? Dia bagi wuduk dengan sempurna, solat 2 rakaat, kemudian minta ampun. Bahasa Melayu tak apa, sebab Allah semua bahasa dia tahu. Jangan tahu, tak ada masalah. Tapi dalam solat saja bahasa Arab. Luar solat tak apa. Okey. Agar ianya benar-benar meresap dalam hati kita. Itu solat dengan khusyuk. Kemudian dengan taubat ini, saya kata apa makna taubat nasuha? Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu tubu taubatan nasuha. Wahai amri iman, bertaubatlah kamu dengan taubatan nasuha. Nasih, jernih, bersih. Dia kata apa? At-taubatul lati la audata fiha kama la ya'udu al-labanu illa adh-dhar'i. Itu taubat nasuha. At-taubatu, taubat pada dosa, la audata ilaiha, dia tidak kembali lagi pada dosa tersebut. Kama la ya'udu al-labanu illa adh-dhar'i, seperti mana susu apabila diperah keluar sudah, dia masuk balik kah dalam labu susu? Begitulah taubat nasuha. Sebab tu ulama tak syarat apa? Al-istighfaru bil lisan, mulut kita meminta ampun. Allahumma rahmata arju, Allahumma zalamtu nafsi zulman katsira, ya Allah, aku menzalimiku dengan kezaliman yang sangat banyak. Faghfirli, ampunkanlah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, kerana tidak ada mengampunkan dosa melainkan engkau. Okey. Sebab tu seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa dzamba, dosaku. Rasulullah sebut kepada dia, ya Rasulullah, wa dzamba, dosaku ya Rasulullah, besar sangat dosaku, besar sangat. Rasulullah sebut apa? Qul, katakanlah, Allahumma maghfirataka awsa'u min dhunubi, ya Allah, sesungguhnya keampunanmu itu jauh lebih besar daripada dosaku. Keampunan Allah ini jauh lebih besar daripada dosa kita. Tengok langit dengan kita. Tengok langit, besar dengan langit dengan kita. Keampunan Allah jauh lebih besar daripada langit, daripada kita berbanding diri kita dengan langit. Sebab tu dengan lidah. Kemudian pertama nak dapat dosa-dosa, al-istighfar bil lisan wal iqla'u bil abdan. Wal iqla', anggota jasad kita jangan buat balik. Lidah kita sebut astaghfirullah, aku ya Allah, aku minta ampun kepada Engkau ya Allah. Wal iqla'u bil abdan, badan kita jangan buat balik dosa yang kita lakukan tadi. Okey. Idmar tarkul aud bil janan, hati kita berazam. Hati kita berazam tidak akan membuat jahat lagi. Kemudian ingat ya, kita buat dosa ni sebab apa? Sebab apa? Satu, suasana kehidupan kita. Yang kedua apa? Yang kedua, teman-teman kita, selain pada diri kita lah. Selain pada diri kita. Sebab ingatlah, kita buat dosa ni suasana dan juga apa? Orang persekitaran kita. Sebab tu dia kata yang keempat ni, hijrah ni sayyil khalan,
menjauhi kawan-kawan yang buruk yang menyebabkan terpengaruh mereka. Makna apa? Kita tinggalkan kawan-kawan suasana buruk. Okey, dulu mengapa kita fikir nak buat dosa tak boleh tinggal? Ustaz ingat tak kisah ya? Tak apalah, kita kongsi sikit. Waktu ustaz dalam tahanan ISA tu, waktu dalam tahanan tu, okey, ISA ni dia beza sikit pada lain. Sebab dia kita tahanan, bukan banduan. Jadi dibawa mana? Bawa satu ketiga bapa ustaz sakit. Jadi bawa balik untuk ziarah keluarga ustaz. 3 hari untuk ziarah. Dia special. Jadi tapi tidur di mana? Terpaksa ditidur di lokap bersama dengan banduan-banduan penjenayah-penjenayah semua. Ustaz masuk tengok. Ini apa? Mencuri. Ini apa? Berbatu. Macam-macam. Okey, semua pakai apa? Waktu tu saya ingat pakai baju ungu. Baju ungu, seluar ungu, bangkai banduan. Ada yang oranye, ada yang ungu. Tapi ustaz masuk pakai kopiah, pakai t-shirt, pakai kain pelikat. Jadi waktu ustaz masuk, ustaz ingat berapa? Dan 20 orang, 10 orang begitulah. Semua terkejut. Nah, pakai kopiah putih, pakai apa? T-shirt, pakai kain pelikat. Jadi duduk. Ustaz buat tak tahu, saya duduk. Kemudian okey, hantar makan tengah hari kan. Makan tengah hari ustaz pula special. Nah, sebab dibeli khas kan, oleh cawangan khas kan. Dia orang makan lokap lah. Nah, ikan apa? Ikan jaket kita panggil ikan apa tau? Ikan apa kita panggil tau? Selayang enggak apa? Yang orang selalu panggang tu. Kubal-kubal tu. Sudah kubal-kubal dipotong 3 lagi. Ya dapat pakai kepala kecil lah. Ustaz lah yang akan bakar semua. Dia waktu duduk sekali lah. Seorang tu Pak Long. Pasal orang Kedah kan. Pak Long. Minta maaf nak tanya Pak Long sikit ya. Pak Long ni sebenarnya kes apa? Pak Long ni sebenarnya kes apa? Jadi saja saya nak tengok ada orang kan. Saya nak tengok ada orang. Maksudnya sebab apa? Bukan Pak Long. Pak Long ni kan sudahlah masuk pakai kain pelikat, letak t-shirt putih tu, t-shirt pagoda tu, t-shirt putih tu, pakai kepiah lagi duduk. Okey. Kemudian yang hantar Pak Long tadi, kami ni satu kereta peronda polis 3 orang. Satu kereta peronda polis 3 orang sekali angkut. Pak Long nak masuk, kami kira tadi ada 16 orang. Nak bawa Pak Long masuk ke dalam lokap ni 16 orang. Sebab apa? Mana tak ramai. SB Cawangan Taiping, SB Ipoh, sambut SB Alostar, tambah lagi pegawai penjara, pegawai apa? Kem Kemunting lagi. Noh. Nak masuk Pak Long, kami kira tadi 16 orang. Sebenarnya kes Pak Long ni apa juga? Kami ni 3 orang, satu kereta peronda saya diangkut kami masuk sini. Ustaz cakap, sajalah nak tengok. Dia orang ni macam apa? Kita tengok, kata kesian. Tengok orang betul-betul kesian tengok. Dengan apa? Bertatu dengan tengah tu tulang apa? Seorang bercerita, Ustaz, kata aku, Ustaz, aku pernah bawa satu kita karung tu, ais bilangnya. Orang bukan sedar bilangnya. Kita tu, ya Allah. Macam saya tengok cerita orang sedih kita tengok. Jadi saja Ustaz nak tengok orang kan. Kamu pernah tengok TV kah? Kamu pernah tengok TV kah? Nampak kah yang kapal terbang tu? Dia langgar bangunan di Amerika tu. Pam, jatuh tu. Kes itu lah. Pak Long kes tu kan? Lah kes tu lah. Ui, saja Ustaz nak tengok orang kan? Saja nak tengok orang. Ui, no. Sebab tu ada seorang Cina apa tu? Ayah, ini macamkah itu? Itu pasal loh, you tahu kah? Itu pasal, nampak itu polis semua tu. Sekarang ni dia orang keliling ni, kita punya balai polis ni. Sekarang keliling ni. Jadi dia orang kan. Itu saya tengok. Jadi dalam situ perangai banduan ni, Ustaz tengok. Mereka ni lagi besar jenayah, lagi mereka respect.
Kalau bunuh hebat tu. Tapi paling mereka benci rogol. Tak tahu Ustaz jumpa waktu apa? Mana-mana pun Ustaz yang tanah Ustaz sampaikan. Waktu di Kemta dengan Banduan pun begitu. Jadi Ustaz pun duduk situ. Okey. Dan setiap ni mereka ada seorang ketua. Ketua tu paling kerap masuk keluar penjara. Sehingga dia kata Ustaz. Dia katakan, apa tu dia tahu kata Ustaz kan. Mula-mula Pak Long saja. Lepas tu Ustaz, aku ni sebenarnya Ustaz. Aku pun kalau tanya aku berapa kali masuk penjara, mungkin aku tak boleh kira sudah. Masuk penjara berapa kali, masuk pusat serenti berapa kali, tak boleh kira sudah. Tapi firasat aku, mungkin ini kali terakhir. Sebab apa? Aku tengok benda pelik betul kali ni aku masuk. Tak pernah sepanjang aku masuk Banduan pakai kepiah, pakai kepelikat dengan aku. Ini petanda, inilah kali terakhir sudah. Aku masuk, lepas ni aku jadi baik sudah. Okey. Jadi datang apa? Jadi Ustaz sembahyang maghrib dia bilik kan. Sembahyang tidak pun ada apa? Hajat sembahyang pun tak mau. Tengah Ustaz apa? Solat. Tiba dah masuk seorang apa? Baru ditangkap. Terus dia orang tanya, "Kes apa ni?" Rogol. "Hai, bilang nasib baik kau ya. Ada ketua lagi bilang gitu." Ada ketua. Kalau tidak kami belasah sudah kau ni. Kalau tidak belasah sudah. Tunggu sekejap. Dia masuk jenguk apa? Tunggu sekejap, dia tengah sembahyang tu. Tunggu sekejap, dia tengah sembahyang tu. Okey. Jadi Ustaz sudah sembahyang berzikir, dia jenguk lagi. Tunggu dulu, tengah berzikir tu. Bagi dia habis tu. Jadi Ustaz habis berzikir sudah kan. Dia seret budak tu, Dia seret budak tu. Noh, letak depan ni. Duduk kau depan Ustaz ni. Kau cerita apa kau buat? Dengan baju tak pakai bertatuk semua sini kan. Nah, kau cerita dia apa kau buat? Nah, macam kau cerita. Jadi, nanti sebut ini cerita kan. Ustaz cakap. Jadi macam mana ni Ustaz? Belasah kah? Mereka salam perkenalan kena belasah dulu. Nak belasah ke ni? Tak payah apa. Pergi ambil wudu. Pergi ambil wudu kau. Jadi, pergi ambil wudu. Yang suruh tak sembahyang pun. Sembahyang apa? Lepas tu yang budak ni Ustaz berzikir lah. Ustaz kan lepas maghrib dengan Isya Ustaz ulang Quran kan. Dengar dia orang cerita tu. Ruginya apa-apaan. Ustaz ada apa? Hai, kalau tak ada memang sedap apa kita belasah malam ni kan. Jadi Ustaz bercerita dia orang ni kan pengalaman. Kadang-kadang suasana. Dia kata Ustaz, aku balik. Kau tak seronok kah masuk ulang keluar penjara ni? Dia kata bukan seronok pun. Tapi itulah hidup kami. Dia kata hidup kami. Dia kata kadang-kadang pergi masjid. Orang kata apa? Ada nak curi kasut. Pergi masjid, orang cakap nak curi kasut. Kita pergi masjid nak jadi baik, orang cakap nak curi kasut. Kemudian dia kata, pernah apa aku? Apa? Ni. Aku pergi masjid kan dia bertatuk. Kau balik ya, tak sah kau sembahyang tu. Tengok, ini perangai kita. Jadi orang ni kalau suasana begitu, dia kalau orang masjid buat dia begitu, dia cari kawan dia balik. Faham tak? Cak kata taklah sah tu mengapa tak sah, itu dimaafkan semua kalau tak boleh buang. Bab tatuk kan. Dia kata bahai, mengapalah Pak Ustaz, aku tak jumpa kau di luar Pak. Jadi kita sebab tu kadang-kadang semua kita ni nak jiwa kebaikan sebenarnya. Faham tak? Jiwa kita nak kebaikan. Sebab tu buat jahat macam mana pun tetap dia nak baik. Sekarang dia buat jahat di pub kah seronok, menari semua tak sedar diri kan. Di pub kah apa minum ngong jadi keluar beruk kan semua macam seronok kan. Tapi balik rumah tetap tangan di belakang. Sampai bila aku nak begini? Ada kan? Tetap ada bisikan jiwa murni kita untuk balik kepada Allah. Sebab tu kalau nak berubah betul, cari suasana yang baru. Ini ulama sebut. Okey, nak jadi nasuhah betul. Anak ni tak sempat sudah ni ha. Okey, last ni. Bercerita pula kita. Okey, bercerita. Apakah hukum melakukan azan sebelum menurunkan jenazah ke liang lahat? Apakah hukumnya? Okey, ingat ya. Al-mu'tamad indana ay mahsyar Syafi'ah la yustahabbu al-adhanu inda idzalil maiti lil qabri. Mu'tamad dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i,
tidak disunatkan kita mengazan sewaktu diturunkan mayat ke dalam lahat. Jadi pendapat yang mengatakan sunat azan ni waktu turun jenazah dalam lahat ini pendapat yang lemah. Sebab apa? Dia kias kepada apa? Sebab Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah, adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil udhuni al-Hasan bin Fatimah, al-Hasan bin Ali hayna al-Fatimah wa aqafidul yusra. Rasulullah azan di telinga kanannya, iqamat di telinga kirinya. Siapa? Al-Hasan sewaktu Fatimah lahirkan dia. Jadi okey, kita kata mazhab Syafi'i, mazhab kita sunat azan sambut kelahiran. Azan di telinga kanan, iqamat telinga kiri. Supaya apa? Supaya kalimat pertama didengar, lahir pertama didengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau hidup di dunia ni, Allah yang besar, yang lain tak besar. WHO tak besar tu, Allah yang besar. Mana dia lahir terus telinga dia dengar apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimah pertama kena gegenang telinga dia, kalimah tauhid. Faham tu? Sebab tu dia kata itu hikmah dia, kalimah tauhid. Okey, kalimah pertama dia dengar kalimah tauhid. Ini lahir dengar apa? Tehinahi. Mana tak jadi apa? No. Itu anak apa? Ni baca besar nanti cita jadi apa? Nak jadi penyanyi dangdut. Mengapa? Nah, lahir mamaknya tehinahi. Ini sebab kita azan terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus telinganya Allah yang maha besar, yang lain semuanya kecil. Tak payah kau takut tu, sekejap saja kau hidup di dunia ni. Okey, sampai dia kata, jadi mereka kiaskan makna kita sambut kehadiran di dunia ini dengan azan, makna kita hantar dia keluar daripada dunia, sambut dia alam barzah dengan apa? Juga dengan azan. Jadi kita pendapat ni dhaif, lemah. Walaupun begitu, Syekh Ustaz waktu dia hajar tajuk ni, dia kata apa? Biarpun pendapat ni lemah, tapi kalau orang buat, jangan kamu ingkari. Sebab ada apa? Sebab ada sandaran mereka. Jangan kau ingkar. Tapi kalau kau sendiri uruskan, orang bagi kau uruskan. Nah Ustaz, Hafiz, tolong uruskan jenazah ni. Kau mandi, kau solat, kau urus kebuminya. Kalau kita uruskan, jangan kita buat. Sebab muktamad kita tak disunatkan. Tapi kalau apa? Kalau orang buat, jangan kita larang. Diam saja. Sebab apa? Sebab ada ulama pendapat sunat. Jelas ya? Sebab setengah sebut apa lagi? Dia kata dia juga ada musibah. Sebab azan ni untuk menenangkan perasaan. Okey. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan mazidah. Ya Rabb lakal sultanik. Allahumma sallim Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al muntabisan alaina fanadhil waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya Allah azin, ya Haikal lu. Mai simpan ni esok lah. Weh lah.